How you read? Okay, kalau radius increase, what happen ya Hazim? Okay, radius dikurangkan. Kalau Hazim tadi ngapa you kata radius ditambah? Okay. Okay, now. So, betul lah maknanya kita kena tambah satu, kita tambah laju linear. Yang kedua, kita kurangkan arc. Okay, maknanya V kita tu, V square ataupun V kita tu dibesarkan dan arc tu kita kecilkan. Untuk kita dapat daya memusat yang lebih besar. Dan ada yang kata tadi, oh kita tambah jisim. Okay, tambah jisim pun boleh. Tapi di sini teacher kata, apa orang kata, kita malarkan jisim. Okay, kita malarkan jisim. Okay. Kemudian kita tahu apa pula beza antara laju linear dengan laju lepas. Okay, apa dia laju lepas? So can tell me, what is the meaning of laju lepas? Escape velocity. What is the meaning of the escape velocity? Laju minimum untuk mengatasi daya graviti. Sorry? The minimum velocity required to leave the earth. Okay, boleh lah. Okay, untuk tinggalkan bumi. Boleh lah kan? Boleh lah. Okay, ni apa dia ni? Yang nombor 13 ni apa dia ni? Yang nombor 13 ni? Kepler. Kepler ke berapa? Ukur Kepler yang ke berapa? 2. Ha? 3. Yang ketiga, isn't it? Yang mana ukur Kepler kata apa dia? Tengok daripada rumus ni kita apa yang kita dapat daripada ukur Kepler tu. Okay, kita dapat T square is directly proportional to arc kuasa 3. Okay, ni adalah hukum Kepler yang ketiga daripada rumus. Okay, pada rumus Okay, now. Ni haba. Ni haba ni, haru biru ni haba tak? Okay, haba ni ataupun heat. Okay, so who can tell me this is what actually? Yang pertama ni dia melibatkan apa dia ni? Apa yang membezakan antara yang kedua? Apa beza antara dua rumus ini? Nombor 14 tu melibatkan perubahan suhu. Okey, melibatkan perubahan suhu. Okey. Lagi? Ada nilai C tu. Okey, C tu apa? Apa dia C tu? Ya. Muatan bertentu. Apa dia C tu? Benda Muatan haba. Sorry? Muatan bertentu. Muatan haba tentu. Okey, specific heat capacity. Ataupun muatan haba tentu. Okey, muatan tentu kan? Okey, kalau kita lihat pada rumus tu C sama dengan Q over M delta theta. So apa dia muatan haba tentu kata? What's the meaning of the specific capacity? Based on rumus. Based on rumus. Means that this is Q tu apa? Habitable. Q ialah quantity of what? Of apa? Of heat ataupun quantity haba. Okay. M ni apa dia? Jisim. M tu apa? M tu ialah jisim. Jisim. Okay, bila dia ada tentu, so maksudnya dia mesti ada 1 kilogram. Okay, muatan haba tentu kan, dia ada tentu. Tentu tu maksudnya untuk 1 kilogram, untuk setiap 1 kilogram. Okay, delta theta ni apa? Perubahan suhu. Maknanya ubah suhu. Banyak mana ubah suhu? Kalau ada tentu, muatan haba tentu ni. Banyak mana dia ubah suhu? 1 darjah 1. Celsius. Jadi kalau teacher tanya, apakah ini maksudkan dengan muatan haba tentu? Muatan haba tentu ialah kuantiti haba, jisim 1 gram, 1 kilogram, ubah suhu 1 darjah Celsius. Okay, beres. You get the answer already. Understand tak? Okay, tak payah ngapa dah. Ni dah ngapa. Sehari semalam dia tak habis lagi ngapa dah. Jangan. Okay, kita try ubah our strategy learning by rumus. Okay. So maksudnya dalam muatan haba tentu ni ada perubahan laju kan? Ada perubahan laju, ada perubahan suhu. Okay, now. Apa yang membezakan nombor 15? Bagaimana dengan nombor 15? Muatan haba tentu pelakuran dengan
Okey. Salah lah tu, salah istilah lah tu. Salah lah. Kan? So, Haba apa dia pendam ni? tentu. Haba pendam tentu. Haba pendam tentu kan? Maknanya dia melibatkan haba pendam tentu. Okey. Yang mana haba pendam tentu tu simbolnya ialah L. Okey, L lah. Okey. Kemudian apa lagi yang di sini teacher tengok tadi dalam income message dia ada sebut perubahan fasa. Okey, keadaan fasa ni, perubahan keadaan fasa. Apa maksud dia perubahan keadaan fasa ni? Apa maksud dia? Apa maksud dia? Maksudnya Perubahan keadaan fizik bahan. perubahan keadaan Am I right? fizikal dia kan? Ya. Keadaan fizikal. Ada berapa jenis keadaan fizikal? 3. Tiga. Ada 3 kan? Itu kita ada apa? Pepecah. Kita ada cair dan kita ada gas. Okay? Boleh? Okay, now. So, apa yang dimaksudkan dengan haba pendam tentu? Kita ada 2 kan? Haba pendam tentu pelakuran dan ada lagi satu haba pendam tentu apa dia? Penguapan. Penguapan. Correct. So, apa yang dimaksudkan dengan ni? Kalau kita tengok pada rumus, L sama dengan Q over M. Okay, so apa maksud dia? Maksudnya quantity of heat, okay, ataupun quantity haba bagi 1 kilogram gisim ataupun gisim 1 kilogram, ubah apa Mak? Ubah Tanpa perubahan sunyi. ubah keadaan fasa. Keadaan ciri. Okay, tanpa apa sifat dia? Tanpa perubahan. Tanpa perubahan suhu. Tak ada suhu kan? Mana ada delta theta, tak ada kan? Okay, delta theta. Okay, dalam bahasa Inggeris. Okay, what is the meaning of apa nama tu specific latent heat? Okay, specific latent heat is the quantity of heat required ataupun for 1 kilogram mass to change the state of phase without change of temperature. Okay, without change of temperature. Itu dikatakan sebagai haba pendam tentu. Maknanya quantity of heat. Q itu to stand for quantity of heat. Ini adalah quantity of heat. Okay. So maknanya ubah keadaan fasa. So maksudnya dia ubah change state of phase. Okay. Change state of phase. So kalau pepecah tukar kepada cecair atau cecair tukar pada pepecah, this is specific latent heat of apa dia? Latent heat of what? Of pelakuran, kan? Fusion kan? Pelakuran. Okey, kalau cecair pergi pada gas atau gas pergi pada cecair, this is specific Penguapan. latent heat of penguapan. Okay, of vaporization. Ada yang minta bahasa Inggeris kan, vaporization ataupun penguapan. Bukan penguap nak tidur malam ni dah. Okay. Okay. So our spelling is S. Why? Because kita ikut British. Okay, kalau Z tu adalah merupakan Amerika. Kita tak guna perkataan Amerika. Okay, siapa yang kat tangan tu? Ada someone raise he or her hand. Teacher tak nampak sini. Siapa? Respond please. Ada someone raise their hand? Siapa kat tangan tadi? Ada soalan kan nak tanya? Tersilap tekan kot Kak Mei. Okey, tak apa. Okay. Tak apa kan. Takut lengah. Lengah. Okay. So nak angkat tangan kan. Okay, tak apa. Okay, nak. So now, itu adalah merupakan ni. Jadi maksudnya bila kita ada satu soalan pasal heat. Jadi kita tengok. Kita nak guna yang mana satu? Adakah kita nak guna MC theta atau adakah kita nak guna ML? Bila masa nak guna ML? Bila masa nak guna MC theta? Okay. Kemudian yang seterusnya kita ada ni apa dia ni? 3 hukum gas. Ni ada 3 hukum gas. Yang mana 3 hukum gas kita ni kita kena ingat lalu. Maknanya bila kita dapat je senarai rumus kita tu, okay, bila kita dapat je senarai rumus, kita dapat je kertas soalan, ingat selalu tulis besar Kelvin. Sebab ni kesilapan kita.
Apa maksud Kelvin tu? Apa maksud dia? Ni. Apa maksud kena tulis Kelvin tu? Ada appointment ke? Kelvin ni maksudnya kita kena suhu mutlak. Jadi kesilapan hukum gas biasanya kita lupa nak tukar kepada suhu mutlak. Okey, tahu nak macam mana nak tukar pada suhu mutlak? Katalah saya ada 20 darjah Celsius. Nak tukar pada suhu mutlak, apa saya kena buat? Tambah 273 darjah Celsius. Campur dengan 273 kan? Kelvin. Ni dia. Okay. Always remember that. Okay, bila dapat je kertas soalan, dia orang kata awak tidak dibenarkan menulis apa-apa lagi. Dia kata kan. So you tengok muka depan tu, you tulis tu, okay, Kelvin. Bukan Kelvin ada date malam ni, tak. Okay, Kelvin apa? Ingat. Unit untuk suhu ataupun kita kena ubah suhu kita dalam Kelvin. Okay? Okay, boleh? Okay, why suddenly ada double. Silakan mana awak ada double sound. Sekejap kita check. Tiba-tiba je ada double. Okay, boleh? Ada yang buka mic. Okay, boleh? Cikgu buka dua mic. Dah. Okay, saya dah on. Saya buka dua mic ke? Okay, boleh setakat ni? Boleh? Dengar tak? Okay, clear. Okay, thank you. Okay, now. So, kalau kita lihat pada hukum gas ni, dia hanya ada 3 je pun boleh ubah. Satu ialah P, satu ialah V dan T. So, maksudnya, yang mula-mula nombor 16 ni hukum apa ni, awak? Ni hukum apa ni? Ni hukum Boyle. Okay, Boyle kata apa? Dia ada P dengan V sahaja. So, maksudnya P tu berkadar songsang dengan V. Betul? Okay, so apa yang kena malar? Apa yang tak ada dalam hukum Boyle ni? Suhu, isn't it? Suhu kena malar. Okay, dan of course jisim dia lah malar kan? Okay, kalau yang ni hukum apa ni? Ni hukum? Mana Charles awak? Ni ada Gay-Lussac. Okay, Gay-Lussac kan? Dia kata P berkadar langsung dengan T. Nampak tak teacher nulis tu? Kan? Okay, kemudian yang ni barulah Charles. Okay, ni adalah baru Charles. Yang mana dia kata V tu berkadar langsung dengan T. Tapi apa yang kena malar? Tengok apa yang tak ada lah. Yang tak ada sini ialah P. So P tu malar. Yang sini tak adanya V. So V tu malar. Macam tu. Okay. Maknanya kita katakan orang kata nyatakan hukum Boyle. So tengok yang mana satu hukum Boyle ni. Macam mana nak ingat? Yang mana hukum Boyle, yang mana hukum Charles, yang mana Gay-Lussac. Gay-Lussac ni biasanya kita panggil juga sebagai hukum tekanan. Okay, pressure law. Okay, pressure law. So biasanya teacher selalu, kalau dalam kelas tu teacher selalu buat. Kalau hukum Boyle ni, BP, V. Kita tak boleh sebut BP, V. Tinggi-tinggi semua kan. Kita kena pergi pada BP, V. V tu kena lower pitching, is it? Ni kita masuk extravaganza. Okay, maknanya kalau nak sebut V tu kita tak boleh high pitch. Kita kena sebut low pitch. Jadi maksudnya V tu rendah, P tu besar tapi V tu rendah. Tapi kalau kita kata hukum tekanan kan, hukum tekanan tu Gay-Lussac kita panggil sebagai hukum tekanan, pressure law. Kan? So kita kata PPT. Kita boleh cakap PPT. Sebenarnya high pitch. Tiga-tiga tu kita boleh sebut high pitch. PPT. So maksudnya dia adalah berkadar langsung. Okay? Begitu juga dengan hukum Charles. Okay, hukum Charles dia kata apa? CVT. Maknanya kita boleh sebut CVT tu secara orang kata dengan pitching yang sama. Ni kita masuk extravaganza. Okay. Ada yang tanya tadi, mengapa volume malar? Yang mana satu awak volume malar? Untuk yang siapa volume malar ni? Gay-Lussac ke? Dia dalam fizik ni, kita tak boleh ubah 3 perkara. Kita hanya boleh ubah 2 perkara sahaja. Untuk mengkaji sifat-sifat gas ataupun sifat-sifat bahan, kita tak boleh ubah 3 pun boleh ubah. Kita hanya boleh ubah 2 sahaja. So kita kena malarkan V in order to find out
What happens if T increase? What happens to pressure? Same goes for Charles. Kita kena malakan temperature in order to kita kena malakan pressure in order to find out what happens to volume when the temperature is increasing. Kita kena tengok macam tu. Kita tak boleh ambil tiga-tiga. Understand tak? Boleh? Ada yang tanya tadi kan. Kenapa bumblebee ni? Okay, now one questions. Kita ada suhu mutlak. Apa berlaku kepada gerakan molekul gas at sifar mutlak? Kita ada suhu mutlak kan? Tapi at sifar mutlak. Apa berlaku pada gerakan gas pada ketika itu? At sifar mutlak. What happens to the motion of the molecule, of the gas molecules? Freeze. When at 0 Kelvin. Sifar mutlak means at 0 Kelvin. What happens? Tercair. Freeze. Apa yang increase? Motion dia increase. Freeze. Stop Dia sebut moving. freeze. Okay, Dia sebut freeze. okay, freeze. Okay, correct. Boleh lah kan. Dia tak bergerak. Okay, dia tak bergerak. Masa tu there is no gerakan because the pressure is zero. The volume is also zero. The temperature is also zero. So not moving. Okay. Zero in the sense, in the terms Kelvin. Okay, dalam unit Kelvin. Okay, gelombang. Gelombang kan dia tak banyak rumus. Tak seperti dalam gerakan membulat. Okay, kita ni pukul berapa dah? Teacher baru sampai sini kan. Okay, gelombang ni. 9.15. Okay, 9.13. Kita pergi, kita skip sekian. Okay, gelombang ni dia ada apa dia? Dia ada V, dia ada F, dia ada lambda, dia ada X, dia ada A, dia ada D. Itu je. Okay, dalam gelombang. Maknanya, apa maksud dia? Maksudnya, kalau kes F malar, V ni akan berkadar langsung dengan lambda. So, lambda ni apa dia awak lambda? Apa itu lambda? Wavelength. Lambda tu wavelength. Okay, apa maksud wavelength? Panjang Gelombang. The horizontal distance. Okay, horizontal distance ataupun jarak ufuk antara dua titik sefasa berturutan. Itu maksudnya. So, maksudnya kalau you ada gelombang macam ni, jarak antara dua titik sefasa tu, kita panggil dia sebagai wavelength. Okay, wavelength. Okay. In apa in? Apa itu A? What's the meaning of A? Acceleration. Between two stars. Ni tajuk gelombang, bukan gerakan. Okay, bila A di sini, dia stands for what? Ni adalah lebar celah. Okay, lebar celah ataupun jarak antara dua source. Okay, jarak antara dua sources. Tukar dah. Ada amplitude lagi tu. Okay, ada jawapan amplitude lagi. Jarak antara sumber bunyi. Okay, dua sumber bunyi. Maksudnya kalau yang ni kita guna dia untuk interference. Okay, interference. Okay, fenomena interference. Interference kan dia ada dua sumber. Okay, ada dua sumber. Okay, X apa dia X? Apa dia X? Distance between two consecutive fringe. Distance between two consecutive point of the same phase, kan? Sama fasa. Okay, dua titik sefasa. Okay, tadi ada jawab coherent. Okay, apa maksud coherence? Apa maksud coherent? Same frequency. Same frequency lagi? Same wavelength. Same wavelength lagi? Okay, same frequency, same wavelength, same amplitude, same phase. Same source. Then, same source. Okay. Okay, same source. Apa pula same source tu? Okay. Apa maksud dia? Maksudnya, sama lah. Mana same wavelength, same frequency, same amplitude, same phase. And apa dia? N. Selagi N. And, apa dia? Beza fasa. Okay, different phase yang constant. Okay, sama beza fasa. Correct. Dia ada N situ. Kat belakang tu ada N. Okay, wavelength sama N. Beza fasa tetap. Frekuensi sama N. Macam tu. Okay, ada dua perkara situ. Okay. Okay, now. Ni adalah pembiasaan. Ni cahaya. Ni melibatkan cahaya.
Okay, cahaya. Cahaya dia hanya ada laju dalam udara, laju dalam medium, dan dia ada, ni apa ni? N ni apa dia? N. Apa itu N? Refractive index. Yes, Index, refractive yes. index. Okay, ni refractive index. Okay, and dia ada I, dia ada R, dia ada dalam nyata, dia ada dalam ketara. Dia tak ada wavelength, dia tak ada amplitude, dia tak ada frekuensi, dia tak ada apa lagi, wavelength, frekuensi, apa lagi ada kat situ? Dia tak ada. Tu tajuk gelombang. Ni tajuk cahaya, dia main dengan refractive index, laju dalam cahaya, laju dalam medium. Okay, ni apa dia I ni? I ialah, okay, sudut tuju, R. Sudut biasa. Okay. Does teacher know which formula? Inilah yang teacher. Dia kadang-kadang gini. Okay, kadang-kadang tu dalam peperiksaan, kalau kita guna rumus itu, dia akan bagi. Dia akan bagi. Kadang-kadang tu dia bagi sebagai ni je. Tapi kadang-kadang tu rumus tu yang tak familiar, yang tak lazim, dia akan bagi. Tapi ini adalah antara rumus yang dia bagi. Okay, dan sebenarnya rumus ni teacher ambil daripada soalan trial awak juga ni sebenarnya. Kan? Okay, now ada yang tanya tadi apa? Teacher tak tangkap ni. Ada satu soalan tanya. C tu apa dia? C per V ni apa dia? Kan ada yang tanya ni. Okay, dia tanya C per V tu apa dia? Okay, C ni adalah laju cahaya dalam vacuum. Okay, tetapi disebabkan laju cahaya dalam vacuum ni, kita kita jarang dapat dalam vacuum. Okay. Dalam BI. Okay, siapa? Lot rambutan tu siapa? Okay, dalam BI. Okay, so maksudnya the speed of light, okay, the speed of light in vacuum. But then as vacuum is impossible for the light untuk kita study light. So biasanya kita andaikan vacuum ni is equal to the udara, air. Okay, so C is actually the speed of light in air. Okay, speed of light in air. Okay, dalam udara. Manakala V ni ialah laju cahaya dalam medium. Okay, biasanya dia melibatkan fenomena apa ni awak? Biasa. Refraction, correct. In medium. Okay. Correct? Boleh? Kita andaikan C tu dalam udara, correct. Okay, now untuk rumus nombor 22 ni, apa membezakan dengan nombor 23? 22 ni awak, dia guna kalau dia melibatkan pergerakan udara dan medium. Maknanya sinar tu datang daripada udara ke medium atau daripada medium ke udara. Okay? Yang mana I kita ni is always in air. Mesti ambil sudut dalam udara. Always. Ni kita panggil dia sebagai indeks biasan mutlak. Indeks biasan mutlak. Mutlak ni maksudnya I tu always has to be dalam udara. Okay, and out tu has to be in the medium. So maksudnya kalau sinar tu datang daripada medium ke udara, jadi kita kena ambil I tu sudut dalam udara. Bukan sudut dalam medium. So kita kena, tak boleh ambil sudut tuju. Tak boleh kata, sudut tuju. Tak boleh hafal macam tu. I tu has to be always in air. Okay, nombor 23 ni kalau dia melibatkan two mediums of different density. Tak semestinya udara, tapi dua medium. Misalkan kaca masuk air masuk kaca, kaca masuk minyak masuk air. Dia melibatkan dua medium yang berbeza. So kita guna nombor 23. Okay, kita guna rumus nombor 23. So maksudnya dia tak semestinya datang daripada udara, tak melibatkan udara. Maknanya rumus ini dia tidak libat udara. Tapi dia melibatkan dua yang berbeza. Okay. Apa dia tadi? Kejap. Apa yang lebih besar tu? Kejap. Hilang pula chat teacher tak ni? Ni dia. Okay, speed of light in vacuum per speed in medium. Anda akan see. Okay, sebab I sentiasa besar pada R supaya N kurang daripada 1. Okay, betul lah tu. Okay, because the minimum N yang paling kecil
adalah dalam udara. Okay, now my question is, kalau ketempatan medium kita tinggi, okay, kalau ketempatan medium kita tinggi, what happens to the refractive index? Is it also high or low? Okay, someone? If, okay, same, someone answered me, same. Okay, my question is, let's say, I'm traveling from air to a medium X or Y, okay. And this X and this Y, okay, so if I am to know which one is more dense, I refer to the refractive index. So which refractive index will show that this medium is high? Is it a high end or is it low end? To show that ketempatan dia tinggi. Low, high, low, high, low, high, low, high, 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 low, low. Okay, okay kan? Ini macam komputer dah teacher. Okay, so actually which one is that? Who knows? What happens to the light when traveling from less to more dense? What happens? What happens to the light when traveling from less to more dense? Slow down, refract towards normal line. Okay, mengapa dia refract towards normal line? So someone said just now because dia slow down. Maksudnya slow down tu maksudnya the speed has decreased. Okay, the speed has decreased. So meaning that bayangkanlah awak nak bergerak dalam satu permukaan. Okay, misalkan banjir ni lah kan, banjir ni kan. Kalau dulu you tak ada lumpur, you berjalan dengan laju. Bila ada lumpur senang ke susah nak berjalan? Senang ke susah nak berjalan? Susah kan? So which one is more dense do you think? Is it without or with lumpur? With, isn't it? So maksudnya bila ketempatan itu bertambah, okay, bila ketempatan itu bertambah, the speed of light will also be decreasing. Okay, dia akan decrease. So maksudnya dia lebih susah bergerak dalam satu satu medium yang sangat tumpat. Dan di sini kita lihat bahawa N adalah inversely proportional with R. So when R is, kalau dia sangat susah, so laju dia sangat berubah, so maksudnya dia semakin menghampiri normal line. So R dia will be decreasing. So when R is decreasing, what happens to N? What happens to N? Increasing. Increase, correct. So high density, okay, maknanya is shown by high refractive index. The higher refractive index, then the higher will be the density of the medium. Okay, boleh? Boleh? Boleh. Okay, Boleh. good. Okay, now ni kanta. Ni kanta pula. Kanta ni, kita tak payah go through lah kanta ni kan. Semua dah tahu dah. U tu apa dia kan? Apa dia U tahu tak? Nama keluar initial velocity. Okay. Apa dia U? Apa dia U? Tadi A pun keluar acceleration dah. Okay, so Okay, apa dia itulah U ni? U uniknya. Object distance. Yes, U here is object distance. Okay. Bukan apa. Okay, takut keluar acceleration macam tadi kan. Okay, keluar amplitude dan sebagainya kan. Okay, so yang itu tak payah. Okay, kita tak pergi kan. Kita nak pergi? Tak payah tak? Okay, ni adalah kinetic energy. Okay, tenaga kubangan gravity, tenaga kubangan kenyal. Ni kita biasanya kita nak guna dalam nak menceritakan about energy kita. Okay, macam mana energy yang kita tertukar. Yes, betul Amir, tertukar. Okay, so maksudnya tenaga kinetik tu, apakah rumus untuk tenaga kinetik? So kita duk biasa sebut tenaga kinetik, tenaga upayaan, gravity dan sebagainya kan. So, teacher tanya satu je yang ni. Apa itu K? Spring constant. Yes, spring constant. So, what is the meaning of spring constant here? Apa dia spring constant? Dia hukum, okay, pemalar, yes, correct. Spring constant is a pemalar, I know that. Yeah. So, but then what's the meaning of the spring constant? Okay, F over X, okay. So what does it mean by F over X? Mana boleh pemanjangan spring awak? Pemanjangan spring is given as X. Stiffness, Hazim? No.
Okay, so now what Force is per unit extension. sorry? Force per unit extension. Okay, force per unit extension. Okay, so what is K? What is K? K is force to produce what? 1 cm of extension. Yes, 1 unit of extension. Correct. So meaning that if I apply more force to extend a material, so what can I say about my K? Is it big or small? If I'm use high force to extend a material, okay, so the K is big, correct? Okay? But if I'm use only a small force in order to stretch a string, let's say, so my K is low. Okay. But then kalau kita tengok pada rumus di sini, K di sini sama dengan half KX. Okay, maknanya tenaga kebayan kenyal sama dengan half KX square. So in order for me to get high elastic potential energy, okay, in order for me to get high potential energy, so my K, should it be low or high? High. So your K should be high. So if you are to suggest modifications, okay, yang melibatkan konsep kekenyalan, okay, konsep kekenyalan in order to produce kinetic energy, okay, let's say macam anak panah kan, you stretch satu tali kenyal anak panah tu, and then you are to produce high speed, let's say. So meaning that, do I require high K or small K in order for me to produce high V? High K or small K in order to produce high V? Let's say I have this spring, okay, bola ni, okay, saya nak tolak dia kan, saya tolak dia pada satu jarak X kan, and then saya nak lepas dia pada satu distance yang jauh. So my K here, is it small or big? Oh, small, tak, small or big? High K, correct. High. High, big. Okay. Okay, boleh tu, dapat tak? So maksudnya, bila kita K dia besar, so tenaga keupayaan kenyal kita juga besar. So tenaga keupayaan kenyal is convert to tenaga kinetik. So when this is big, so tenaga kinetik also will be big. So when tenaga kinetik is big, so V will also be big. Ni dia peranan rumus yang diberi pada awak. The answer is always here. Just orang kata tengok in between the lines. Okay, orang kata kan, orang putih kata. Okay, read between the lines. Okay, semua dah ada kat situ. Okay, ni juga mengapa teacher separate dia nombor 30 ni, kerana okay, teacher BM pula teacher. Okay, teacher tukar mata je. Kita ada lah. Okay, nah. So, mengapa teacher asingkan yang nombor 30 ni? Sebab nombor 30 ni, kalau motion pun kita guna, okay, kalau elektrik pun kita guna. Dalam tajuk elektrik pun kita guna rumus ini. E over T. Okay, E over T. Sebab ada antara kita tak tahu hubungan kuasa dengan tenaga pemasa. Katakanlah you are given, let's say 20 watt. And then you have to find E. What is tenaga elektrik? So tak ada yang dapat E itu sebenarnya sama dengan E sama dengan PT. Dia tak nampak. Mengapa? Sebab kalau awak tengok dalam elektrik nanti, rumus ni jarang diberi dalam bahagian elektrik. That's why nombor 30 ni teacher bagi special case dia, letak asing dia, jauh dia dengan orang lain. Okay, sebab dia sebenarnya dalam motion kita main dengan dia. Okay, and then dalam bab elektrik pun kita ada guna dia juga. Okay, ni tekanan. Ni tekanan, ni sama dengan F per A. Dengan juga sama dengan H rho G. Jangan tertukar tekanan cecair dengan tekanan pada permukaan. Ataupun tekanan cecair ni kita boleh katakan juga sebagai tekanan bendalih. Pemasuk bendalih, udara pun boleh, atmosfera pun boleh. Tu maksud dia kan. Okay, teacher tak mau pergi jauh yang ni. Dia nak ni pergi sini. Ni tajuk elektrik. Okay, bila masa kita nak guna
VIT, bila masa kita nak guna PT. Kan? Biasanya kalau orang tanya berapakah tenaga bekal? Okey, tenaga bekal. Maknanya kalau kita pagi-pagi bangun tidur, kita makan apa untuk memberi tenaga pada kita? Kita makan vitamin. So E sama dengan VIT, vitamin. Itu tenaga bekal. Okey. Oh, Milo-Milo. Milo-Milo tak berkaitan, Luqman. Okey. Okey. Okey, now. Kemudian kalau yang ni biasanya kita pergi kepada kes tenaga guna. Tenaga guna. Kita nak kira kos. Okay, kita nak kira kos. Berapa riyal kita guna. Fresh orange, okey. Apalah. Okay. So, maksudnya kita bila kita cerita about tenaga guna, the energy that we used, okay, so kita biasanya bila kita guna tenaga, kita habis PT. Kalau orang luar Kelantan dia tak faham ni. Okay, kalau dalam Kelantan dia faham. PT. PT ni maksudnya duit. Habis duit. So bila masa kita nak guna VIT, bila masa nak guna PT. Kita kena tahu. Okay. Dan kalau kita nak kira kos, biasanya satu unit energy tu, one unit energy kita tu adalah dalam sebutan 1 kilowatt hour ataupun 1 kilowatt jam. Jadi maksudnya T kita ni mesti dalam jam, P kita ni mesti dalam kilowatt. Okay, mesti dalam kilowatt. Jadi kena tahu tu. Bila masa nak guna yang ni, bila masa nak guna yang ni, tak capai habis dah. Okay. Kemudian potential difference. Apa yang dimaksudkan dengan potential difference? Okay, potential difference dia bagi pada awak EQ. Apa maksud EQ? Maksudnya tenaga. E itu ialah tenaga. E juga ialah kerja. Untuk apa? Untuk bawa charge. Okay, tenaga ataupun kerja untuk bawa charge. Gimana awak? Yang ni special case dia. Potential difference ni. Daripada satu titik ke satu titik. Inilah dia sebab musababnya bila kita nak pasang litar, voltmeter kita yang menyukat beza keupayaan, okey kejap ni dayah ni, okey. Yang menyukat beza keupayaan, kita kena letak dia secara berselari. We have to put it in parallel with the circuit. Why? Because it measure from a point to another point. Kalau we put the voltmeter secara bersiri dengan litar kita, so dia tak sukat kerja across the conductor. Ni dia, ni sasilah cerita. Mengapa? Okay, mengapa kita kena letak voltmeter kita tu in parallel, in circuit, not in series. Okay, sebab point dia di sini, apa nama tu, maksud bagi beza keupayaan kita di sini ialah daripada satu titik ke satu titik. Maksudnya kita ada P, kita ada Q. Okay, mana satu titik P ke Q. So kita ada voltmeter kita sini. P ke Q. Mana titik P ke titik Q. Siapa kerja. Okay, so ada yang tanya tadi, apa bezanya potential difference, beza keupayaan dengan voltan? Okay, dengan voltan ataupun voltage. Okay, orang dulu zaman teacher dulu, kita panggil voltage. Jadi bila kita bercakap, kita tersebutlah voltage. Okay, sebab kita orang lama. Okay, orang lama kan, bukan orang tua, orang lama. Okay, tapi sekarang ni kenapa kita tulis potential difference? Sebab kita nak bagi tahu kat awak, voltage itu adalah merupakan perbezaan daripada titik P ke titik Q. Perbezaan kerja yang kita bawa daripada charge tu, daripada titik P daripada titik Q. So kita adalah potential difference. Yes, voltage and potential difference are of the same meaning. Okay? That's why kadang-kadang kalau cikgu sini tu dia sebut voltage. Kita jarang sebut potential difference. Panjang awak potential difference ni. Apa orang kata lidah dah berbelit. Dah cakap panjang-panjang. Okay, macam awak lah SMS kan. Kan sekarang banyak bahasa SMS. Kita pun bahasa SMS juga. Kalau kita cakap PD awak pergi port listen. So that's why kita pun banyak pergi pada voltage instead of potential difference. Okay. Sebab short form for potential difference ialah PD. Tapi teacher, kami cikgu-cikgu ni takut nak sebut PD, takut pergi kat port listen. Okay, understand tak? Okay. So maksudnya mengapa dia beza keupayaan? Maksudnya dia nak bezakan keupayaan di titik P dan Q. Dia nak buat perbezaan. Maknanya perbezaan kerja nak bawa charge daripada P pergi pada Q. Itu maksudnya. That's why kita panggil dia beza keupayaan.
Okay, keupayaan dia nak bawa charge. That's why kalau lebih panjang dawai kita, maka lebih banyak kerja yang kita kena buat. Jadi bacaan voltmeter kita pun akan bertambah. Ni dia, ni maksud dia. Maksud E over Q. E over Q ni maksud dia kerja. Kerja untuk siapa? Untuk bawa charge. Daripada mana ke mana? Daripada titik ke titik. Di mana? Ni ada lagi Mak. Okay, dalam medan elektrik. Kan? Dalam medan elektrik. Itu maksud beza keupayaan. Okay, kalau komputer dia apa dia? Work done to carry charge from a point to another point, okay, in the electrical field. Okay, in the electrical field. Okay, tak apa, siapa ayat ni? Art tu berkaitan langsung dengan I. Mana dia? Okay, siapa cakap ni? Art berkaitan langsung dengan I. Salah tu. Salah meaning. V berkaitan langsung dengan A. Boleh lah. Dengan syarat I sama. Dengan syarat I sama. Okay. Tapi I ni, kalau ada student Faris kat sini, dia faham dah. Okay, sebab teacher selalu kata dalam kelas, don't be a current, be a potential difference. Never be a current. Why? Sebab current ni pemalas. Okay, dia kata lebih banyak kerja yang dia kena buat, maka dia akan sikitlah charge tu. Charge tak mau gerak. Bila charge tak mau gerak, so current ni sikit. Tapi kalau kalau beza keupayaan ni, lebih banyak kerja yang dia kena buat, dia lebih hard work. That's why bacaan voltmeter kita bertambah. Okay? So don't be like a current, be like a potential difference. Okay, can you do that? Yes? Never be like a current. Current awak, kalau misalkan awak sambung litar like this, okay, kalau awak sambung litar macam ni, okay, ni litar P, litar Q, and then awak letak ammeter awak kat sini. Kan? So current ni, dia tak akan lalu P dengan Q ni. Dia akan lalu kat ni. Dia tak akan lalu kat P dengan Q. Kenapa dia kata gitu? Sebab dia kata aku nak lalu kat P dengan Q, nanti kan aku kena buat kerja pula. Tak pasal-pasal. P dengan Q ni dah satu perintah. Tak mau dia. Kalau awak tukar P dengan Q ni, awak tukar dengan mentol. Okay, kalau awak tukar dengan mentol. Okay, dengan mentol tak nyala Pak. Mentol tak akan nyala. Okay, sebab current dia kata, tak pasal-pasal aku kena switch on the bulb. Baik aku pergi hot ni. Macam tu. Tu current. Okay, tu adalah perangai current. Okay, perangai current. So never be like a current. Okay. Jangan jadi current. Okay, current tu dia ni. Tapi kalau tak ada current, tak kita buat kerja pula kan. Macam tu lah. Okay. Now, kemudian kita ada resistance. Apa itu resistance? Resistance ni, memanglah resistance tu orang kata V over I. Memanglah dia adalah V over I. Tapi apa dia maksudnya V over I? Okay, ni adalah pada rumus. Kita boleh bagi hubungan V over I. Tetapi apa sebenarnya rintangan? Rintangan. Maksudnya obstacle. Ataupun halangan. Halangan pada siapa? Pada charge. Charge sama. Charge flow. Okay, dia merupakan obstacle pada charge flow. Memanglah dia V over I. Betul, V over I. Kita tak kata salah. Tapi in the real sense, what is resistance? Resistance is something that resists. Resist apa? Dia menghalang apa? Dia resist charge or flow. Okay, dia menghalang pengaliran charge. Okay, pengaliran charge. Okay, apa lagi? Ni apa dia pula? Nombor 38 ni apa maksud dia 38 ni? Apa dia maksud rumus 38 ni? 38 ni adalah yes, about EMF. Correct. Okay, EMF. Dia adalah merupakan case about EMF. Dia maksudnya bila ada case tu cerita pasal EMF, maknanya rumah mana nak guna? Nombor 38 lah awak. Okay, we go on. Okay, dengan keupayaan ni ada dalam masuk elektronik. Okay, ni elektronik. Okay, elektronik, electron volt, and then kita ada transformer. Okay, the transformer dia guna hukum apa transformer Pak? Kita ada dua hukum dalam transformer. Kita ada hukum Lenz, kita ada hukum Faraday. Teacher tak saya tanya hukum Lenz, hukum Faraday. Kena suruh teacher tanya apa Lenz kata? Dan apa Faraday kata? Apa Lenz kata? Lenz kata, apa dia? Okay. Dia ada direction. Dia cerita about direction.
Okay, last dia cerita about direction. Kalau Faraday dia cerita about magnitude. Direction apa? Direction siapa ni? Direction of induced current is opposed. Apa dia maksud opposed? Menentang. Okay, menentang. Menentang siapa? The Perubahan change. flux. Perubahan yang the change of magnetic flux kan? Magnetic flux kan? Okay, maknanya arus arohan sentiasa menentang perubahan magnetic flux kita, flux magnet kita. Okay, boleh? Maksudnya macam mak mertua lah kan. Mak mertua kata masa mula kahwin, menantu nak mari duduk sekali. Dia kata tak boleh, tak mau. Duduk asing, tak mau, tak bagi. So dia pun menentang. Dia menentang lah, Noh nak masuk, dia pun jadi Noh juga. Tiba-tiba dah lama, dah dapat cucu, dah sayang kat cucu kan. Anak pun kata lah, Mak dah beli rumah baru. Nak keluar lah ni, nak apa orang kata, nak pindah rumah. Jadi mak mertua kata, tak payahlah, duduklah kat sini. Kan? Jadi bila Noh nak keluar, dia tak bagi pula. So dia jadi south. Ni maksud dia, always opposed to the change of flux. Okay, BM pula. Okay, maknanya arus arohan sentiasa menentang perubahan flux. Okay, flux magnet. Yes. Menentang perubahan flux magnet. Betul Nurul. Correct. Okay. Dia cerita about arah. That's why nak pergi pada LD ke, nak pergi pada LA ke, ikut awak lah. Lens tu is about LD, direction. Kalau LA, arah. Cerita dia kan. Okay, kalau Faraday ni ingat satu je, FM. Faraday ni cerita about magnitude. Di sini dah datangnya ni. Ni. Dia kata apa? Dia kata DDE yang teraruh itu adalah berkadar langsung dengan kadar perubahan apa dia? Flux Magnet. Flux magnet. Okay, berkadar langsung dengan kadar perubahan flux magnet. Ni DDE teraruh. So datanglah rumus untuk transformer yang mana dia kata V tu berkadar langsung dengan N. N ni apa awak? N tu apa? Apa itu N? Bilangan lilitan. Yes, bukan lilitan saja, bilangan lilitan. Okay. Kalau lilitan saja, dia adalah apa nama tu orang kata, lilit je lah. Dia tak ada formula ubah. Tak ada kuantiti fizik yang terlibat lilitan. Okay, lilitan tu bukan kuantiti fizik. Okay, bilangan lilitan tu barulah dia jadi kuantiti fizik. Kita bilang 1, 2, 3, kita bilang. Okay, now. Okay, Lok Rambutan kata, okay, nak guna turns ke nak guna coil? Okay, actually number of coils means that you ada 2 gegelung, 3 gegelung, 4 gegelung, 5 gegelung. Kalau turns dia ada 1 lilit, 2 lilit, 3 lilit, 4 lilit. So which one do you think? Turns or coil? Yes, turns. Okay, kita guna turns. Kita tak guna coil. Kalau coil kita ada gegelung 1, gegelung 2, gegelung 3. Termasuk gegelung. Okay. So kita guna bilangan lilitan. Dan bukan lilitan saja. Kalau lilitan ni dia bukan kuantiti fizik. Kita tak bilang apa pun dalam lilitan tu. Okay. Ni satu lagi ni. Ni yang lagi haru ni. Apa dia ni? MC square. M ni apa Pak? Mass defect. Yes, mass defect. Apa maksud mass defect ni? Ataupun cacat jisim. Cacat jisim. Tahu dah. Okay, apa maksud cacat jisim ni? Apa maksud cacat jisim mass defect ni? Okay. Teacher tanya dua-dua terus. Okay, kalau tidak tak habis malam ni. Okay, apa maksud mass defect ataupun cacat jisim? Okay, mass yang hilang is yes, correct. Ini adalah merupakan mass yang hilang. Okay, yang mana Einstein kata mass yang hilang ni telah dibebaskan sebagai tenaga. Okay, tenaga. So maksudnya mass ni dia adalah kuantiti skala. Bila dia kuantiti skala, so dia tak ada negatif. Dia tak ada negatif. Ingat tu, dia tak ada negatif. So biasanya kita nak cari mass yang hilang ni, kita ambil jisim yang besar, tolak dengan jisim yang kecil. Jisim besar, jisim kecil apa dia Pak Teacher? Maknanya jisim sebelum tindak balas dengan jisim selepas tindak balas.
Tu maksud dia. Okey, maknanya sebelum tidak balas berapa jisim dia, selepas tidak balas berapa jisim dia. Jadi kita compare. Okey, yang mana lebih besar? Yang besar lah yang tolak yang kecil. Kita tak boleh ambil yang kecil tolak yang besar. Nanti kita akan dapat energy kita ni, which is also quantity scalar, kita akan dapat negatif. So tak boleh. Okay, understand tak? Kan? Tidak balas nukleus, betul. Okay. Okay, for example, let's say, Cucu nak bagi example tak datang awak. Okay, katalah you ada X campur dengan Y, so dapatlah Z campur dengan beta. Let's say kan. Okay, so maksudnya, kita pun kira lah jisim X, jisim Y. Dan jisim X dan jisim Y ni dia bagi dalam atomic mass unit. Dia bagi nilai dia dalam atomic mass unit 4 titik perpuluhan. Ini kita tunjuk ni 4 titik perpuluhan. Okay. Yang mana you tak boleh bundarkan. Jangan bundarkan. Sebab kalau awak bundar, you will end up with 0. Okay. So, tulislah 4 titik perpuluhan ke 5 titik perpuluhan ke, tulis penuh angka nilai dia. So, carilah. Let's say you dapat 236.0478. Ada tolak pula dengan 235.0325. Macam tu. Tolak je. So yang awak akan dapat jawapan akhirnya dalam atomic mass unit. Kalau dalam bahasa Melayu apa dia? UJA. Kan unit jisim atom. Betul? Betul kan? Kalau minta maaf lah kalau teacher salah kan. Okay, unit jisim atom, UJA. Yang mana selepas dapat cacat jisim itu barulah awak convert dia kepada kilogram. Jangan gaduh convert kepada kilogram. Faham? Biarkan dapatkan dulu jawapan awak cacat jisim awak dalam AMU, barulah you convert kepada kilogram, barulah you apply rumus ini. Okay. What is C? Tadi Jupiter C, tanya pula C. Okay, siapa C ni? C ni ialah laju cahaya. Teacher nulis tak betul ejaan. Okay, speed of light. Okay, sebab Einstein ni, that's why Einstein ni kadang-kadang kadang-kadang Einstein ni orang kata dia gila tau. Sebab dia kata tenaga yang kita hasilkan semasa tidak balas nukleus ini sebenarnya datangnya daripada kehilangan jisim. Di mana jisim yang hilang itu telah berubah menjadi tenaga. Dan tenaga ini akan bergerak dengan laju cahaya. Kenapa? Sebab dia tenaga elektromagnet. Okay, spektrum elektromagnet. Okay, gamma. Okay, gamma sinaran elektromagnet. That's why dia bergerak dengan laju cahaya. Kalau belajar ada tajuk gelombang kan, gelombang elektromagnet. Okay, setiap spektrum gelombang elektromagnet itu bergerak dengan laju udara. Dengan laju cahaya dalam udara. Iaitu 3 kali 10 ganda 8. Tapi tak suruh ngapal lah nilai pemalar tu. Akan diberi. So don't worry. Akan diberi pada awak. Okay, jangan takut. Okay. Kita ni terlajak ni. Kena cepat ni. Okay, so tu adalah rumus. Teacher dah go satu persatu. Ni rumus kuantum. Kuantum ni nanti ada satu soalan kita akan go through. Okay, satu soalan yang mana kita akan guna rumus ini. Cuma kita kena faham bila masa nak guna hak ni, bila masa nak guna hak ni, bila masa hak ni. Macam tu. Okay, FO ni apa awak? FO ni saja dia nak tanya bla-bla. Kok ada yang tak tahu kan? Okay, FO ni apa? Threshold frequency. Threshold frequency. Correct. Good. Okay, tu tips yang pertama. Tips yang pertama tu apa? Tips yang pertama, faham rumus. Faham maksud rumus. Ni tidak, kita guna rumus tapi kita tak faham maksud dalam rumus kita. Jadi bila orang tanya dalam soalan tu tanya lain, awak pun mula respon lain sebab awak tak tahu maksud rumus. Okay, misalkan contoh tertukar speed dengan velocity. Okay, bila masa nak guna speed? Bila masa nak guna velocity? Kan? Macam tu lah. Okay. Nak kira kos tenaga elektrik. Okay, bila apa yang kita kena tahu? Unit tenaga tu dalam unit apa? Okay, kita kena tahu. Okay, beres. Tips yang kedua, ni, fahami konsep. Pengetahuan asas. Basic. Kita hafal, betul. Memanglah, saya tak tahulah mengapa teacher dah cakap. Jangan hafal, buat latihan. Jangan hafal. Tetapi still kita menghafal. Kan? Tapi okey lah, you nak hafal lah. Tapi kena faham apa yang awak hafal. Kena faham. Okey, misalkan tadi
AS over D. Apa tu A? A tu is not always. Just not always. A. Ada acceleration. It's not always acceleration. Jadi kalau dalam kes gelombang, apa A? Dalam kes gerakan linear, apa A? Dalam kes gerakan membulat, apa A? They are of different meaning. So kena faham. Okay, kena faham dah. And then of course yang ni siapa yang dah dengar teacher dulu-dulu pun dia dah tahu dah ni ikat-ikat ni kan. Okay, maknanya sekarang ni jawab apa yang ditanya. Bukan jawab apa yang kita tahu. Ni kita duk menghafal malam ni. Blah, 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 blah. Tiba-tiba orang tanya benda lain. Tapi kita dah tahu dah benda ni. Katalah reflection. Kita tahu dah reflection. Gini. Tiba-tiba katalah draw ni. Kita nak draw nak draw dalam nyata dan ketara. Okay, yang ni kita dah hafal. Oh, ni kaedah dia. Maknanya gini. Okay, kaedah dia kan. Maknanya daripada objek, pergi kepada sini, ada garis normal, bengkok, masuk mata. Ni yang kita hafal. Tiba-tiba dalam soalan, kita bagi ke awak. Okay, tiba-tiba dalam soalan tu, kita bagi apa? Kita bagi, ni. Kita bagi mata, bagi dah ke awak. And then kita bagi, ni. Kita dah bagi siap image. Dan kita suruh awak draw line daripada objek. Mana kita suruh draw ni, nombor 1 ni. Tapi kita dah bagi nombor 2. Nombor 2 dah diberi dalam soalan. Tapi kita suruh draw yang nombor 1. Dah jadi kelang kabut. Sebab mengapa? Sebab kita menghafal. Tapi kita tak, orang kata, tak tahu apa yang kita hafal. So bila yang ni, awak pun sebab dah ngapal dah menghafal malam tadi. Maknanya ada satu garis lurus, satu garis bengkok. So yang ni pun pergilah lurus. Kan? Yang ni dia katalah ni, pergilah bengkok. Macam tu lah. Jadi, you know what I'm trying to say? Sebab awak menghafal dan awak ingat apa yang awak hafal, tapi awak tak faham apa yang awak hafal. Jadi awak jawab benda yang tidak berkaitan langsung dengan soalan yang ditanya. Ni yang kita takut. Ni adalah masalah kita yang sangat-sangat takut. Kan? Sebab mengapa? Sebab bila keluar je daripada ruang peperiksaan, orang tanya, okey, boleh jawab? Cikgu tanya kan, okey awak macam mana exam? Boleh jawab? Boleh teacher, mudah sangat. Ya Allah ya Rabbi. Kalau saya kan kat sekolah Fahri kan, kalau pelajar saya jawab macam tu kan, saya dudak, takut suspend. Okey, macam mana fizik boleh jadi mudah? Kan? Macam mana fizik boleh jadi mudah? Jadi takut lah. Okey, now. Nombor 1 ni, teacher nak pergi tapi teacher takut nombor 1. Teacher skip nombor 1 ni. Sebab tajuk daya. Tajuk daya ni kan bukan apa. Teacher nak pergi nombor 2 dulu. You dah dapat kan soalan ni kan? Okay. Nombor 2 Nombor 2 ni, Raja menekan Ali. Teringat pada Ali kan. Tak tahu nak letak nama apa. Letak nama Ali lah. Okay, memegang belon berisi gas. Okay, dia bagi tahu dah. Belon ni ada apa? Ada gas. Ni info kita. Info. Okay, ikat ni kan, info kita. Belon ni berisi gas. Okay, kemudian dia pun tanya, namakan 2 daya. Okay, tengok pada Raja. Apa belon ni sedang buat? Belon ini sedang terapung. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya floating. Dalam fizik, apa yang kita belajar yang sabit dengan terapung? Apa yang kita belajar? Daya apungan. So maksudnya kita ada satu daya apungan. Kemudian apa yang menentang daya apungan kita? Apa yang menentang daya apungan kita? Yes, kita ada berat. So kita dah namakan 2 daya. Nak berat ni is a gravitational force. Correct, Lord? Okay. Gravitational force. Tension tali. Tension tali kita tak see. Okay, kita tak concern. Okay, sebab soalan dia kata nama yang bertindak ke atas belon kan. Ke atas tali. Ke atas belon. Okay, dia tak tanya tali. Dia tanya belon. So that's why kita tak ambil tension of rope. Kalau dia tanya daya yang bertindak pada Raja. Okay, betul lah tension. Okay. Buoyant force only in water? No, not necessary be. Okay. Daya tujahan ke atas. Okay, kalau daya tujah kena ada ke atas. Okay, sebab daya tujahan ni dia kena, daya adalah magnitude, arahnya ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang. Tu dia. Okay, faham.
Okay, so jadi tadi yang respon tadi, yang mula-mula tadi, yang ada tension of rope. Itu yang kita kata, jawab apa yang ditanya. Jangan jawab apa yang kita tahu. Okay, so dia tanya ia bertindak ke atas belon. Dia tak tanya ia bertindak ke atas tali. Okay, so ke atas belon. Belon ni, mengapa dia terapung? Sebab ada daya apungan. Dan mengapa dia ni, dia juga ada daya berat. Dia ada daya apung dan dia juga ada daya berat lah. Okay. Tak concern about tali at all. Okay. Tali is not in the question here. Okay. Terangkan mengapa belon ini naik apabila Ali melepaskannya. Okay. Mengapa belon naik? Mengapa belon naik ke atas? You ada dua daya. Let's say lah teacher ambil belon. Belon. Satu awak ada daya apung. Satu awak ada daya berat. Teacher nak betul. W lah senang Ada daya berat. Okay, so Puteri Pakis kata, okay betul. FB lebih daripada W. Mengapa? Disini mudah dan ringan. Okay, boleh kerana W kecil. Okay, sebab M pula dah. Okay, sebab jisim gas kecil. Jisim gas kecil. Okey, lagi? Ada lagi jawapan lain? Density less? Density siapa, Mak? Bolehlah kan you nak kata gas density less. So small mass. Okey, ada lagi? Ada lagi jawapan lain? Tak ada dah? Tak ada dah? Okey. Ni actually prinsip apa ni awak ni? Ni prinsip apa ni? Ni adalah prinsip apa dia? Archimedes. Prinsip Archimedes. Archimedes kata apa? Archimedes kata apa? Teacher selalu sebut Archimedes. Kenapa? Sebab nak suruh supaya awak ni tak salah eja. Kalau awak salah eja, tak ada jawapan tak ada markah. Okey, kalau ejaan yang melibatkan ni, kalau tak ada salah eja, salah markah walaupun benda ni. Okey, weight water displace. Okey, boleh lah maknanya buoyant force. Buoyant. Ejaan buoyant macam mana? Ingat buaya deh. Buaya. Buoyant force is equal to the weight of liquid displace. Okay, betul? Okay, liquid ni kalau kita nak generalizekan dia, nak umumkan dia, okay, ni liquid ni, kita boleh kata apa dia? Fluid. Kita nak jadikan dia arm. Sebab Archimedes ni is not only in water, it's liquid, but also in air. So kalau fluid ni maksudnya di udara pun boleh, dalam cecair pun boleh. Understand tak? Okay, so dia nak displace. Okay, kalau dalam kes kita ni, siapa yang displace udara? Is it Ali or is it balloon? Siapa yang displace udara? Ali ke balloon? Balloon. Balloon kan? Okay, so maksudnya balloon displace, okay, volume of air, isn't it? Volume of air kan? So dia akan menghasilkan, produce what? Akan produce buoyant force. Okay, buoyant force. Ada lagi tak? Malay pula. Okay. Okay, maknanya balon akan menyesarkan. Okay, menyesarkan lebih. Displace ni adalah menyesarkan. Okay, kalau bahasa Kelantan mengesokkan. Okay, okay, menyesarkan isi padu udara. Okay, isi padu udara. Okay dah. Okey Kak Amy, masa kecemasan. Okay. Okay, tak apa. 10 1 minit. Sambil-sambil tu cikgu akan hantar link kehadiran ya. Okay. Tak sempat satu soalan je malam ni. Tak apalah kan. At least ni
Okey, tu. Lot kata sampai 10.5. Okey. Okey dah. So, balon ni akan menyesatkan isi padu udara. So, now, let's say, mengapa balon ini bergerak ke atas? So, yang mana markah kita? Markah kita ialah yang pertama. Okey, sekejap. Cikgu ambil warna lain. Warna hijau. Okey, ni yang pertama. Balon akan displace volume of air. Yang seterusnya akan menghasilkan buoyant force. Yang mana buoyant force ini akan bertambah menyebabkan buoyant force itu lebih besar daripada berat. Mengapa? Sebab ni semua-semua ni ialah markah keempat. Kerana gas dalam balon density dia kurang. Bila density dia kurang, jisimnya kecil. Jadi berat balon adalah lebih kecil daripada buoyant force. So dapatlah 4 markah. Okey? Dah. Okey, beres. Okey. Kemudian ni balon kaji cuaca. Okey, dia kata berdasarkan yang ni ciri-ciri bagi balon dan gas. Ni cici nak pergi sini. Balon dan gas. Kita nak bergerak pada altitude yang tinggi. Okey, apa yang kita tahu tentang altitude tinggi? Apa yang kita tahu tentang high altitude? What do you know? What do you know? Low pressure. What do you know about high altitude? Pressure decrease. Okay, mengapa pressure decrease? Pressure siapa ni awak? Pressure of Air pressure. air. Decrease. Mengapa pressure of air decrease? Mengapa pressure of air decrease? Okay, low density. Okay, low density of air. Okay, so now kita ada satu rumus kan? Rumus untuk daya buoyant. F sama dengan rho GV. Biasa dengar tak rumus ni? Rho GV. Biasa. Rho ni ialah density of fluid. Kita kepada fluid lah sebab kadang-kadang tu kita ambil secair kan. Okay, density dalam fluid kita ataupun di mana objek itu berada. Okay, V di sini ialah merupakan volume of fluid displace. Kod Melayu. Kod Melayu dia ni adalah ketumpatan bendalir. Ini adalah ketumpatan bendalir. Ini adalah apa dia? Isi padu bendalir tersesat. Tu tulis ke? Tak payah harap. Isi padu bendalir tersesat. Tak muat tempat. Okay, ni dia. Isi padu bendalir tersesat. Okay, now. Sekarang ciri bagi balon. Bagi balon, kita tahu bahawa dia low density. Low density maksudnya faktor yang pertama kita, density of air adalah kecil. Bila density of air kecil, tapi kita nak F kita besar. Kan? Kita nak F kita besar. So what do we have to do in order for F kita tu jadi besar? Apa yang kita kena buat? Sebab kita tahu bahawa pada high altitude, ketumpatan akan berkurangan. So what we do is that kita kena increase the volume of fluid displaced. Okay, cecair yang tersesat. Okay, bagaimana kita boleh besarkan isi padu cecair ataupun udara yang tersesat? Heat. Panaskan. Mana? Panaskan. Panaskan. Panaskan, not yet. So yang ni kita kena size dia kena besar. Bila size dia besar, so dia akan displace more volume of air. So the reason dia lebih udara tersesat. So bila lebih udara tersesat, what happens? Buoyant force increase. Kan? Okay, apa lagi? Bendalir pun boleh kan? Boleh lah kan? Okay. So size balon apa lagi? Kalau gas tadi, ada orang sebut gas. Okay, kenapa dengan gas? Kita nak gas kita ni low mass or high mass? Kita nak dia bergerak ke atas. Low mass. So kita nak yang low mass or high mass? Low.
Kita nak low mass. Kalau kita nak low mass, so kita nak low density or high density? Low density, isn't it? Okay, gas dia kan? Itu satu. Yang kedua tadi ada yang kata panaskan. Okay, kenapa kita nak panas? Sebab udara panas lebih ringan kan? Udara panas lebih ringan. Okay, now tadi ada seorang jawab, jisim ringan. Okay, jisim dia tak ringan. Jisim kecil atau besar. Tapi kalau jisim ringan, reason dia, jisim kecil, reason dia ringan. Kalau jisim besar, reason dia tak ringan lah kan? Berat lah kan? Okay, so low density, udara ni panas. Ni semuanya kita nak menghasilkan weight yang kecil. Okay, ada lagi tak? Society yang ni. Tak ada lagi kan? Okay, balloon size. Okay, kemudian ciri bagi balloon. Kita duduk atas tu. Okay, nak duduk atas tu dia ada pressure dan sebagainya. So kita nak balloon yang diperbuat daripada material yang kuat tetapi ringan. So what is that? Apa dia? Apa dia? Bahan untuk balloon. Nylon. Betul. Bahan untuk balloon ialah nylon. So berapa dah awak markah awak? Berapa poin yang awak dapat? 1, 2, 3, 4. Carilah soal lagi awak. Saya besar dah ada. Balloon dah ada, low density dah ada. Yang ini 1, 2, 3, 4. Kat mana lagi soal lagi? Batu tu pada masa yang singkat. Ni dia. Okay. Lepas tu dia punya saiz besar betul dah. Ni kita kena nama gas. Guna gas helium. Kenapa helium? Sebab dia ringan. Dia tak mudah terbakar. Kalau kita guna hidrogen dia ringan juga awak. Tetapi dia mudah terbakar. Okay. So apa lagi? Tak ada? 5. Cukup lah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup lah. Saya banyak-banyak kan. Cakap dah dapat 5. Kan kita nak 5 je. Lepas tu reason dia lagi 5 so dapatlah 10 markah. Okay. Teacher. Kan mengah kan nak habiskan ayat kan. Untuk satu soalan ini kan. Rubber. Untuk apa tu? Rubber can tu. Untuk apa ni? Lot. For the material for the balloon. Cannot. Rubber dia nanti kena patuk ke burung pecah. Tak boleh. Tak boleh Okay, dia kena nylon. Nylon ni dia kuat walaupun pada udara pada tekanan tinggi, pada keadaan yang cuaca yang tak menentu dan sebagainya, dia still boleh tahan. Okay, dia lasak Tapi kita tak boleh guna canvas sebab canvas ni dia berat. Okay, kita nak yang ringan. Kenapa nak ringan? Sebab kita nak buoyant force kita lebih besar daripada berat. Kita nak. Okay, so yang the rest tu you try buatlah bincang dengan cikgu masing-masing kan. Boleh? Ya tak? Jadi teacher minta maaf lah kalau teacher dah terambil masa, terekstra sikit. Okay. Dan kita insyaAllah kalau ada masa, okay, kita jumpa lagi insyaAllah pada masa yang akan datang. Okay, kalau tak ada, bolehlah kan. Okay, bolehlah nak hello-hello kat teacher pun tak ada masalah kan. Okay. Sebab teacher ni pun, inilah, cuba kita try together. Cuma yang teacher boleh tengok sini ialah satu rumus. You kena faham maksud rumus. Okay, so with that, I wish all the best of luck. Okay, if anything, you bolehlah tanya cikgu awak dan sebagainya. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Okay, sungguh meriah pada malam ini Kak Amy. Ya. Kita mencapai sehingga 700 penonton ni. Okay. 500 penuh di Google GM dan di live 250. Tahniah. Okey, dan tahniah juga kepada semua peserta pada malam ini. Tidak ada gangguan. Ya, betul-betul cemerlang ni murid kita malam ni. Tak ada yang message yang bukan-bukan dan tidak ada yang buka mic semasa ni dan semuanya responsif. Yang tu yang kita nak. Okey, inilah murid-murid yang bakal cemerlang walaupun kita diduga ya dengan dan sebagainya, tapi masih lagi bersemangat
Ada yang suruh sambung sampai pukul 11 ni. Jadi insyaAllah kita akan buat lagi dan harapnya murid-murid boleh join lagi lah ya. Dan penerangan yang begitu mendalam bagi setiap rumus yang disenaraikan ya. Dan you all ni nasib baik adalah rumus yang pertama ditukar ya. Sebelum ni kita pakai sejak zaman dah rumus yang tidak ada 2 bab Kak Amy, bab 3. Ya, bab 3 untuk form dan bab akhir untuk form 5. Yes, Okey, jadi InsyaAllah lah cuba adapt ya dengan formula baru ni, terutamanya yang masih lagi belum pernah tengok list formula ni. Okey, so untuk itu cikgu mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua guru-guru yang masuk juga. Kak Amy ada ramai sifu-sifu lain yang berada bersama dan insyaAllah kita akan jumpa lagi sebelum kita menutup dan bersurai. Marilah kita membaca surah Al-Asri dan tasbih kafarah. Okey, sekian dan selamat malam semua. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Sama-sama. Selamat mengulang kaji ya. Kita ada masa lebihan seminggu untuk tinggal di rumah dan menggunakan peluang menonton video YouTube dan beronline lah dengan guru masing-masing. Cikgu rasa ini adalah peluang. Okey, sama-sama Azlin. Waalaikumsalam cikgu. Okey. Tahniah dan good luck. Okay, all the best. Okay, all the best. Thank you. Ahmad Farid. Kak Amy, ya saya. Amali macam mana? Amali rintis? Amali. Cukup dah alat-alat. Sampai semua dah. Kita mungkin tak buat kot sebab kita dah 2 kali dah try. Ya, okey. Kami 12 hari bulan. Sebab kita 2 kali dah. Peringkat sekolah dengan peringkat trial ni. Boleh share lah. Boleh share problem dia. Problem dia, tengok tadi ada Zul tadi, Zul boleh cakap problem dia apa dia. Ya, okey. Dah dia kemahiran memasang lita. Satu, kemudian menjadual dan juga melukis craft. Lepas tu yang macam tadi lah, kata pun boleh ubah kan, ada yang tak mahir dengan pun boleh ubah. Macam tadi lah, macam tadi kan keluar yang lilitan, macam tu lah dia pun boleh ubah kan, kuantiti fizik tu diorang masih lagi tak faham. Dari segi teknikal Kak Amy, dari segi teknikal. Ada lagi? Dari segi teknikal tu dari segi pasang lita lah. Tu yang kita stress tu, maksudnya pasang lita tu dia kena lah macam voltmeter tu dia kena pasang lah selari, tu bukan pasang bersiri. Jadi bila dia pasang bersiri dia dapat result tapi result dia bukan result yang sebenar lah, result lain. Itulah, jadi dia bila dapat result yang